Okay, untuk topik ni dia tak banyak, sikit je. Masa pun tak lama. Okay, sebab topik 1.4 ni dia sikit je. Okay, ni pengenalan tentang topik ni. Okay, dia lebih kepada membincangkan tentang sumber sejarah. Topik ni dia lebih kepada membincang sumber sejarah tu, dari mana sumber sejarah tu. Okay, kalau dekat sini awak tengok. Okay, sumber sejarah. Okay, dia terbagi kepada dua. Iaitu sumber premier dan sumber sekunder. Dua ni awak kena ingat. Sumber premier dan sumber sekunder. Apa tu sumber premier? Apa itu sumber sekunder? Okay. Sumber sejarah. Okay, ni sumber premier. Okay, sumber premier adalah sumber yang belum diolah atau diterbitkan. Maksudnya sumber tu adalah sumber yang asli lah. Okay. Dia tak terusik. Okay. Dia bersifat asli dan belum ditafsir. Okay, tu contoh. Tu maksud sumber premier. Okay, contoh bagi sumber premier, kalau awak tengok dekat sini. Okay, dia bagi banyak ni, awak boleh baca. Okay, salah satu dia fosil. Okay, fosil ni apa fosil ni? Okay, fosil ni adalah contoh macam tulang-tulang. Okay, tulang-tulang makhluk yang pernah hidup. Okay, ataupun artifak. Okay, peninggalan artifak lama. Dan bukan artifak. Bukan artifak dengan artifak ni, apa beza dia? Nanti kita tengok. Okay. Batu bersurat. Keterangan lisan. Okay, keterangan lisan pun boleh jadi sumber premier. Maksud keterangan lisan ni maksudnya percakapan seseorang tu. Macam tu. Dokumen rasmi. Okay. Manuskrip. Fail rasmi jabatan. Surat peribadi dan diari. Ni contoh-contoh sumber premier. Okay. Contoh ni. Okay. Bagi sumber sekunder. Okay. Maksud dia. Sumber sekunder ni adalah bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Maksudnya dia dah ambil bahan tu. Dia dah buat analisis. Dia terbitkan. Macam tu lah maksudnya. Okay. Bahan tersebar kepada umum. Contoh sumber sekunder ni. Contoh orang yang dia kaji sejarah. Dia kaji. Dia keluarkan satu buku. Buku tu dipanggil sumber sekunder lah. Maksudnya benda tu dia dah kaji, dia keluarkan yang baru. Contoh dia adalah buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan risalah. Ni contoh-contoh sumber sekunder. Faham setakat ni? Sumber premier ni apa? Sumber sekunder ni apa? Kalau dia cakap je tentang sumber premier, dia lebih kepada bersifat apa? Dia lebih bersifat asli. Kalau sumber sekunder, dia lebih kepada benda yang telah benda yang diolah dan diterbitkan. Macam tu lah beza dia. Bila cakap je sumber premier, awak ingatlah benda-benda yang tak terusik lagi, benda yang lama. Contoh fosil, artifak, macam tu. Kalau sumber sekunder ni macam sekarang awak tengok, ada buku, surat khabar, majalah. Itulah beza dia sumber premier dan sumber sekunder. Sejarah ni ditulis berdasarkan kajian terhadap sumber sejarah, iaitu sumber premier dan sumber sekunder yang membantu kita untuk mengetahui sesuatu peristiwa masa lalu. Itu pengenalan dia. Kita tengok contoh sumber premier dekat sini. Ni. Ini adalah
loceng gangsa. Loceng gangsa dia adalah sebuah artifak. Dia sumber premier, tapi dia adalah artifak. Okey. Ni. Loceng gangsa dia adalah sebuah artifak. Okey, awak tengok pula sebelah sini. Okey. Candi Lembah Bujang. Dia bukan artifak. Kenapa loceng gangsa ni artifak? Kenapa Lembah Bujang ni bukan artifak? Kalau awak tengok pada gambar dua ni, apa beza dua ni? Apa perbezaan ketara antara dua tu? Satu macam mana ciri-ciri dia? Satu macam mana? Siapa boleh bagi tahu ah? Boleh bagi tahu ataupun tulis je kat mesej kita baca. Apa perbezaan dia? Ni macam mana, ni macam mana bentuk dia? Ada yang tahu? Ni dengan ni. Apa beza dia? Okey, tak nampak apa beza dia? Okey, saya bagi contoh Okey, kalau awak tengok loceng gangsa ni, okey, dia adalah sesuatu barang yang dibuat oleh manusia. Betul, untuk kegunaan harian. Okey, tu loceng gangsa. Kalau Candi Lembah Bujang, dia adalah satu tapak ataupun kawasan. Okey, itu beza dia. Ni adalah sebuah tempat. Okey, loceng gangsa adalah sebuah barang. Ni yang dipanggil artifak. Okey, tempat ni dia tak panggil artifak. Dia panggil bukan artifak. Itu beza dia. Okey, untuk sumber sekunda, ni contoh dia. Ensiklopedia. Okey, ensiklopedia adalah contoh sumber sekunda. Okey, benda yang telah diolah dan diterbitkan. Okey, ni. Okey, ini adalah penerangan tentang artifak. Okey, artifak merupakan peralatan ciptaan manusia. Tu awak kena tahu beza artifak dengan bukan artifak. Okey, artifak ni adalah peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk pemburuan, pertanian dan perdagangan. Dia lebih kepada sesuatu alatan yang dicipta untuk kegunaan harian. Okey, peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Pada zaman dahulu, orang dulu-dulu dia lebih kepada ni lah. Dia buat daripada batu, dia buat daripada logam peralatan dia. Okey, penemuan artifak loceng gangsa di kampung Pencu, Muar Johor boleh dijadikan sumber untuk melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Okey. Ni dia jumpa dekat kampung Pencu, Muar Johor. Okey, ni adalah salah satu bukti lah ni. Ni boleh dijadikan bukti sejarah lah ni. Okey. Salah satu bukti yang pernah berlakunya hubungan perdagangan, dengan kerajaan Funan pada suatu ketika dahulu. Okey, loceng ni dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi, iaitu bersamaan dengan perluasan kuasa kerajaan Funan. Kerajaan Funan wujud pada abad ke-berapa? Tak ingat dah. Okey, kerajaan Funan wujud abad pertama lagi. Okey, sumber premier. Yang tadi sumber premier artifak. Yang ni pula sumber premier bukan artifak. Apa beza dia? Okey, bukan artifak merupakan data arkeologi berkaitan dengan
budaya manusia. Okey, ni. Budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah, seperti dinding gua, dinding kota dan struktur binaan. Okey, contoh awak pergi selain daripada Candi Lembah Bujang. Okey, apa awak rasa tempat-tempat peninggalan sejarah selain daripada Candi Lembah Bujang yang bukan artifak? Dekat mana lagi yang awak rasa ada? Ada yang tahu? Okey, saya bagi contoh. Kota dekat Melaka, Kota Formosa. Okey, itu dikira peninggalan sejarah ke bukan? Okey. Kota Formosa tu adalah salah satu tempat peninggalan sejarah. Jadi, bila tempat tu adalah tempat peninggalan sejarah, dia automatik akan jadi termasuk dengan ni lah, kategori bukan artifak ni, termasuk dengan Candi Lembah Bujang ni. Okey. Dia berkait dengan budaya. Okey. Dulu Kota Formosa ni dibina oleh penjajah Portugis. Jadi ni adalah salah satu sumber premier sejarah juga, Kota Formosa dekat Melaka. Okey, tapi dia bukan artifak. Dia sama macam Candi Lembah Bujang ni. Dia tapak. Okey. Awak ingat beza dia, artifak ni benda-benda kecil. Bukan artifak ni benda-benda besar, tempat besar macam tu. Okey, kawasan. Okey, penemuan Candi Lembah Bujang boleh dijadikan sumber kajian bagi menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan Buddha. Candi Lembah Bujang ni dia dibina semasa adanya pengaruh Hindu dan Buddha. Okey, orang agama Hindu dan Buddha ni dia suka buat candi, ataupun tokong-tokong, macam itulah. Okey, jadi serta hubungan perdagangan antara India dan dengan Kedah. Jadi bila masuknya Islam, jadi tempat-tempat ni dah tak digunakan lagi, tapi peninggalan dia masih ada lagi kalau awak pergi dekat sana. Tadi sumber premier. Okey, ada artifak dan bukan artifak. Okey, yang ni pula sumber sekunder. Okey, contoh dia ensiklopedia lah. Okey, ada banyak lagi sumber sekunder tadi yang dia ada bagi contoh. Okey, tapi ni kita ambil ensiklopedia. Okey, ensiklopedia merupakan satu daripada sumber sekunder. Okey, bahan yang terkandung dalam ensiklopedia ni bersifat fakta dan sumber sejarah yang sahih. Maksudnya benda dalam ensiklopedia ni adalah sesuatu fakta yang sahih lah. Boleh diterima lah. Okay. Maksudnya benda yang betul. Okay, bukan direka-reka. Okay, contohnya The Encyclopedia of Malaysia. Ni nama dia. Okay, yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal. Dia menceritakan tentang sejarah awal negara kita, Malaysia. Okay, sejarah moden awal, arkitektur, laut dan tumbuh-tumbuhan di Malaysia. Ni dia panggil Encyclopedia of Malaysia. Okay, dia membincangkan tentang Malaysia. Okay. Okay, sumber sejarah ni amat penting dalam penyelidikan dan penulisan sejarah. Okay, sumber premier ni perlu dikaji untuk mencari maklumat dan bukti sahih tentang sesuatu peristiwa. Okay. Sumber sekunder pula membantu untuk mencari maklumat dan membuat perbandingan dapatan penyelidikan sejarah yang telah diterbitkan. Okay, sumber premier ni dia perlu dikaji dulu. Okay,
Kalau sumber sekunder ni dia boleh digunakan untuk mencari maklumat ataupun membuat perbandingan dalam penyelidikan sejarah yang diterbitkan. Okey, sejarawan dan ahli ekologi mestilah berusaha mendapatkan sumber, mengkaji dan analisisnya. Okey, hal ini boleh membantu mendapatkan maklumat dan fakta bagi membolehkan mentafsir dan penulisan terhadap sesuatu peristiwa. Jadi maksudnya kat sini, sumber premier ni dan sumber sekunder ni perlu didapatkan ataupun dikaji untuk mendapatkan fakta ni agar sejarawan ni dia boleh membuat tafsiran ataupun buat penulisan terhadap sesuatu peristiwa yang dikaji. Okey. Ini sahaja untuk bab ni. Ulang balik Okey, sumber sejarah. Sekejap Okey, sumber sejarah. Ada dua. Ada dua sumber sejarah. Yang pertama apa dia? Siapa boleh bagi tahu? Okey, yang pertama adalah sumber premier. Okey, yang kedua sumber sekunder. Okey, sumber premier ni ada dua. Apa dua tu? Tadi ada dua sumber premier ni. Satu apa dia? Satu lagi apa dia? Loceng-loceng tadi tu apa dia? Artifak. Okey, satu artifak. Okey, satu lagi. Okey, bukan artifak. Okey, contoh bagi artifak. Apa dia? Okey, loceng. Okey, fosil. Bagus. Okey, contoh bukan artifak. Okey, candi. Okey, peninggalan bangunan. Okey, bangunan kota Formosa macam tu. Okey, boleh diterima. Okey, sumber sekunder. Contoh dia apa? Okey, majalah. Lagi apa lagi yang tadi kita bincang last kali? Akhbar. Last kali tadi apa dia? Okey. Encyclopedia. Okey. Jadi ni je yang awak kena tahu dalam bab ni Okey. Sumber sejarah ni terbagi kepada dua, sumber premier dan sumber sekunder. Okey, sumber premier ni apa? Okey, ada dua, artifak dan bukan artifak. Contohnya bagi artifak, loceng, fosil. Bukan artifak, candi Lembah Bujang ataupun peninggalan kota Formosa. Okey. Untuk sumber sekunder, contohnya adalah majalah, akhbar, ensiklopedia. Okey, tu je yang awak kena tahu untuk topik ni. Okey, faham? Okey, kalau faham, kelas kita tamat setakat ini sahaja. Ada apa-apa soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita tamat dekat sini. Okey, terima kasih.